Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ikhwan, kita sampai muka surat 91. Muka surat 91. Cukup dah. Cukup. Ha? Dia lah kuat sikit. Mau ayam ni. Bapak tak mau? Boleh. Mr. Gonok. Mr. Gonok. Mr. Gonok. Gonok. Muka surat 91 di bawah tajuk perkara yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui masalah yang gaib semasa hidupnya kecuali yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi setelah beliau wafat. Oh, dalam kot. Ini satu perkara yang kita kena bagi penjelasan. Dia start dengan perkataan yang kita pakai. Rasulullah tidak mengetahui benda gaib. Kita kena start dengan kalimah tu. Bukan kita menolak baginda tahu benda gaib, tetapi asal bagi sesuatu tidak tahu. Sebelum baginda diutuskan menjadi rasul, baginda tak tahu apa-apa. Setelah baginda jadi rasul, barulah Allah ajak pada baginda. Jadi kita kena kekalkan perkataan itu. Rasulullah tidak mengetahui benda gaib. Baru datang dia punya istisna, pengecualian dia, melainkan apa yang Allah Ta'ala ajak saja. Kenapa begitu? Supaya mengeluarkan pemikiran kita daripada kepercayaan yang hulu, iaitu mengangkat Nabi Muhammad sampai Nabi ni tahu benda gaib sampai tak ada batas. Bila orang percaya macam tu kat Nabi, dia bukan percaya pada syariat Nabi, dia akan percaya pada benda gaib yang Nabi tahu. Maka menyebabkan dia akan membongkar, mengkaji. Pasal itu Allah Ta'ala katakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Roh adalah benda gaib, maka kamu tak tahu melainkan sikit sangat. Nabi tahu tak benda gaib? Tahu. Tapi kita punya asas, baginda tidak mengetahui melainkan apa yang Allah ajak saja. Itu asas. Supaya tak semua benda gaib sandak pada Nabi. Tidak. Ada yang melampau hulu. Itu firman Allah Ta'ala. Kalau Nabi masa dia hidup pun ada benda gaib yang dia tahu, ada benda gaib dia tak tahu, apatah lagi kalau Nabi wafat. Bila Nabi dah wafat, kita duk kata, ya Rasulullah, tengoklah umat kamu, ya Rasulullah. Maka lebih-lebih ini perkataan yang terkeluar daripada cara Ahlus Sunnah. Allah berfirman, qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Afala tatafakkarun. Tidak, katakanlah Muhammad. Allah suruh Nabi kata benda ni. La aqulu lakum. Aku tidak menyatakan kepadamu. Allah suruh Nabi pakai skrip ni. Katakan kepada mereka Muhammad bahawa engkau tidak mengetahui, engkau tidak menyatakan, aku tidak menyatakan kepada aku tidak mendakwa diri aku kepada kamu khazainullahi, bahawa aku tahu perbendaharaan Allah. Muhammad kata pada mereka, aku tidak akan menyatakan bahawa perbendaharaan Allah itu khazainullah indi, ada di sisi aku.
Jadi aku takkan kata lagu tu. Khazanah dalam bahasa Arab ni macam tempat simpan sesuatu lah. Almari itu khazanah lah. Khazain kalimah plural lah. Aku tidak akan menyatakan kepada kamu bahawa di sisi aku ini ada khazanah Tuhan. Dia tu Rasulullah. Tapi Allah suruh dia kata, jangan kau kata pada mereka, kata kepada mereka bahawa khazanah Allah tak ada dekat kau. Wahai dia Rasulullah. Jadi macam mana orang hari ini dia boleh ada khazanah Tuhan? Tahu benda makrifat, tahu benda hakikat, ini khazanah Tuhan. Dalam lapisan ada lapisan, dalam alam ada alam, dalam hidup ada hidup. Ini khazanah Tuhan. Dalam roh ada nyawa, dalam nyawa ada nafas, dalam nafas ada jiwa, dalam jiwa ada raga. Dan sekali olahraga. Dia buat olahraga, dia buat olah. Nafas lain, roh lain, nyawa lain, nafsu lain. Oh. Ilmu tu. Ini nama dia, ilmu ni kita panggil ilmu apa? Khazanah ada sini. Ilmu ni nama dia ilmu uquf qalbi. Hati kita kena uquf. Uquf qalbi. Uquf kan uquf daripada Arafah. Aku masih menanti. Ini nama ni ilmu uquf qalbi. Jadi siapa yang boleh faham, dia boleh faham lah. Siapa yang tak boleh faham, tidak. Dia bukan makam dia lah. Ni makam saya lah. Jadi saya baca sikit uquf qalbi. Nama dia uquf qalbi. Aku masih menanti. Malam dan siang silih berganti. Yang main. Surut dan pasang melakari pantai. Falsafah. Namun aku yang di sini masih menanti-menanti. Bersama kata yang memanggil-manggil. Apa dah kata? Bersama kata yang memanggil-manggil, meminta langit pecah. Di kolamnya airnya hampir kontang. Badannya diliputi daunan kering menguning. Aku bersama api yang menjulang, membakar, merebak, merabak. Bukan meraba, merebak. Aku bersama api yang menjulang, membakar, merebak, membaham ganas. Aku membakar tanpa terbakar. Nyalaanku membara meminta. Ku pinta cuma ayat mutlak yang suci lagi menyucikan. Saya pun tak boleh faham. Ini nama dia Uquf Qalbi. Uquf Qalbi ini bermakna satu buku. Dia sampai pada peringkat hadis dan Quran ni untuk orang awam. Kenapa? Dalam genggaman Tok Guru ni ada khazanah Tuhan. Kenapa itu bila kita baca Quran, kita baca sunnah, kita tahu nafas ajaran sesat. Bila orang sampai peringkat baca buku ni, Uquf Qalbi ni, bermakna hidup dia, dia sampai peringkat dia tidak berpandukan Quran dan sunnah sebab dia dah sampai makam Uquf Qalbi. Hati dia dah berhenti dah dengan Tuhan, tempat Uquf. Ini buku-buku macam ni orang ajak orang. Dan kalau saya baca lagi, mungkin sahabat semua tak boleh faham. Kita start dengan ayat Quran, start dengan surah Ashura. Jangan main-main. Gua Hira pun ada di sini. Alif akan tiba jua semua ada di sini. Adapun aku pun ada di sini. Diri yang dicari pun ada di sini. Pakcik tahu diri apa kita cari? Saya bacakan supaya kita mendapat petunjuk. Dulu tiada maklumat kewujudan. Betapa tidak ketika benih Adam beradu lumba mencari wadah di syurga Hawa, berpurnama berdiam sunyi menyantap rakus darah kotor. Tiada ketahuan aku yang berakuan. Apa tu? Cari apa?
Tahu? Diri yang dicari. Sesudah Hawa bertarung nyawa sekian lama di bawah sedar, kewujudan akuan menjulang-julang. Aku beringin 1001 iradah. Aku lari dari ketakutan. Aku menangis dan ketawa seiring suka dan duka. Akan tetapi, adakah itu aku? Di mana aku yang dahulu berkata, bala syahidna. Al-Quran tu. Oh, falsafah ni. Di mana aku yang dahulunya berkata, bala syahidna. Kemana hilangnya diri mutmainnah, diri yang reda lagi diredai, bercinta-cintaan cinta abadi, diri jati, diri sebenar diri. Memang tak boleh faham lah, saya simpan bang. Tak boleh faham. Di Kelantan saya akan baca buku ni. Saya ingat Syekh Seraban Merah tu kan. Saya ingat dia kalau dapat buku ni Ustaz Nan. Jangan main-main. Nama dia Uquf Qalbi. Kau Uquf Arafah, Uquf Qalbi. Tengok ayat Quran. Oh, dahsyat baca ya. Sekejap. Ini Quran bagi tahu kat kita. Apa dia? Muhammad katakan, di sisi aku ni aku nak kata pada kamu apa yang aku nak kata. La, sekali-kali aku tak akan kata pada kamu khazanah Allah ada kat aku. Indi khazanainullah. Aku tak ada khazanah Tuhan. Wala a'lamul ghaib. Aku kata pada kamu, aku tidak ada ilmu tentang benda ghaib. Ini siapa dia? Rasulullah. Wala aqulu lakum, dan aku kata pada hampa, aku tak akan kata pada hampa, inni malak, aku malaikat. Tengok Allah suruh Nabi kata ni. Hang tak tahu khazanah Tuhan, hang tak tahu ilmu ghaib, dan hang bukan malaikat. Habis hang siapa Muhammad? In attabi'u illa ma yuha ilayya. Malaikat aku Muhammad ikut apa yang diwahyukan kepada aku. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakanlah samakah orang yang buta dengan orang yang nampak? Afala tatafakkarun. Adakah hampa ni semua tak mau fikir? Kalau Ustaz Lah punya bahasa, bodoh punya orang. Bodoh apa ni? Tengok, ini Allah suruh Nabi kata. Antum bayang kalau Nabi, Allah suruh Nabi kata benda ni, siapa dia orang lebih daripada Nabi boleh kata dia ada benda ni? Orang putih kata apa dia? Apa orang putih kata? Apa orang putih kata? Apa 1 cent? Apa? Not 1 cent. Nonsense. Nonsense. Zaid tahu nonsense? Apa dia? Nonsense lah. Merapu lah. Merepek nonsense ni. Macam mana benda ini kita kata kalau kita susun kan, martabat Allah itu adalah Rabb. Lepas tu Allah buat malaikat. Lepas buat malaikat baru buat insan, Adam kan. Jadi dalam senarai makhluk, malaikat daripada nur, lepas tu baru insan daripada tanah. Jadi peraturan dia, apa yang Allah tahu, Allah bagi tahu pada malaikat, malaikat yang bawa datang kepada manusia. Jadi manusia yang teragung, teristimewa adalah Nabi Muhammad. Tiba-tiba Allah suruh dia ucap benda ni. Artinya, siapa yang kata dekat dia ada khazanah Tuhan, dia tahu benda gaib, dia ini macam malaikat, bermakna dia telah ucap apa yang tak ada kena mengena dengan jalan Nabi. Habis jalan apa dia ambil tu? Ucapan syaitan. Dia telah ucap benda Tuhan tak bagi ucap. Bukan kata kita tak boleh ucap, Nabi saja tak boleh ucap. Cuma bayang kalau Nabi tak boleh ucap, Allah larang Nabi, apa istimewa kita? Boleh mengembara sampai alam malakut ni, sembang dengan Tuhan, duduk dengan para malaikat, tanya Jibril puasa bila, Jibril bagi satu tarikh,
balik ke dunia, turun balik bagi tahu pada anak cucu tarikh sebenar. Nabi tak dibenarkan ucap benda ni. Sebab Allah kata afala tatafakkarun. Perumpamaan dia orang buta dengan orang celik. Orang buta dia akan ucap. Dia buta ilmu dengan buta perut semua cukup, dia ucap. Orang yang basir, orang yang ada ainul basirah, daripada hati dia nampak sampai ainun nazirah. Mata ni apa dia panggil mata apa? Naked eyes. Naked eye. Ni mata ni kan? Mata kasar. Naked eye. Arab kata ainun nazirah. Mata yang nazirah, nampak. Ainul basirah, orang putih panggil apa? Inner feeling. Mata dalam. Mata hati. Saya cakap orang putih. Mata dalam. Jadi orang buta dengan orang celik ada beza kan? Allah kata afala tatafakkarun. Kalau Rasulullah tidak mengetahui masalah yang gaib, kalau Nabi saja tak tahu benda gaib, maka apa lagi orang lain? Kerana yang mengetahui masalah gaib hanya Allah semata. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Bahasa Quran. Tidaklah ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Tengok. Macam mana kita nak percaya Tok Wali tu tahu benda gaib sedangkan ayat ni tak ada dalam Quran? Macam mana kita nak terima? Tok Wali tu boleh habaq kawan ni nak mati lagu mana, nasib kawan ni macam mana? Macam mana nak percaya? Sedangkan Quran itu kitab kita. Di mana aku yang berkata bala syahidna? Mana aku tu? Sekarang yang ada aku. Aku tu aku ni. Mana aku? Aku ada di mana? Aku ada pada bala syahidna. Mana aku? Itulah aku. Yang ni bukan aku. Ni semua sifat apa? Sombong. Sombong bukan sifat aku. Aku berkata bala syahidna. Nampak? Ajaran hak dah masuk dengan sesat. Dengan main-main. Dahsyat, no? Allah kata macam ni dalam Quran, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Bila? Allah kata la ya'lamu, sekali-kali tidak mengetahui. Man, dia guna man, dia tak kata ma, dia kata man. Sekali-kali makhluk yang berakal ni seorang pun tak tahu. Biar makhluk tu ada di langit atas, di bumi yang satu ni, takkan tahu benda gaib melainkan Allah saja tahu benda gaib. Kalau hang tahu sangat benda gaib, Allah kata bila kamu akan dibangkitkan? Hari dibangkitkan. Cop satu tarikh man. Allah cabar nah. Wa ma yash'urun, dan hampa tak tahu ayyan hari-hari yub'atsun, kamu akan dibangkitkan. Jadi berdasarkan dua ayat ni, dalam surah Jin lagi satu Allah kata apa? Dalam surah Jin dalam surah Jin apa Allah kata? Surah Jin mana surah Jin? Satu surah nama Jin. Sikit Jin pun dia nak buat pergi umrah. Ustaz boleh kasih pergi umrah dengan Jin? Ni yang nak pergi hampir lah dengan Jin. Jin nak kabel terbang tengok pramugari mampu lagi. Tengok apa Allah Ta'ala kata dalam surah Jin. Allah kata alimul ghaibi, Allah mengetahui yang gaib. Fala yazharu ala ghaibihi ahadan, tidak akan dizahirkan benda gaib pada siapa pun. Illa, malaikat pada seorang, kata Allah, kami bagi dia tahu benda gaib. Siapa dia? Man irtada min rasulin, daripada rasul yang kami redai.
Dia saja kami bagi tahu. Pasal apa? Pasal kata Allah, fa innahu, sesungguhnya, yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Alam ghaib ni kami tutup depan, belakang, atas, bawah dengan tutupan yang sangat kemas. Di kami saja boleh buka. Kami buka kepada Rasul yang kami redha. Jadi yang nak pergi cerita pasal alam ghaib ni siapa dia pokok ni? Nabi kata la nabiyya ba'di. Lepas aku tak ada nabi. Nabi kata 30 siapa dia? 30 Dajjal. Salasuna Dajjaluna kazzabuna. 30 Dajjal. Bukan Dajjal, Dajjal. Pembohong. Tengok. Jadi yang duk mengaku di alam ghaib ni boleh masuk alam ghaib dengan roh ni semua adalah Dajjal. Saya ingat saya nak kumpul ayat ni bawa pergi Kelantan. Boleh baca ni lagi next punya meeting saya nak bagi tahu lagu tu. Saya nak kata ni semua Dajjal. Dia kata kenapa kata saya Dajjal? Dah ada dua. Satu Dajjal, satu Dajjal. Dajjal tak keluar lagi, tapi Dajjal hang lah. Macam mana nak mencelikkan manusia? Nak bagi celik. Kadang-kadang kita guna ayat lembut, dia tak celik. Kita dalam hati kita, ya Allah hang celikkan dia dengan ayat-ayat yang kasar. Ayat-ayat yang kasar. Dalam Fir'aun dengan Nabi Allah Musa, dua ayat. Satu qawlan layna la'allahu yatazakkar. Lagi satu Allah suruh Nabi Allah Musa jumpa Fir'aun, katakan kalimah yang sebenar-benar. Katakan. Fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhazahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Bagi satu kalimah menghina pada dia, maka dia akan hina dunia sampai akhirat. Itu dia. Macam mana? Allah kata tak ada siapa tahu kecuali Rasul. Ini orang mencerita, boleh bincang pasal dia nak cerita roh pergi mana. Saya nak ajak satu ilmu. Macam mana kita nak curi pahala orang walaupun kita tak sembahyang. You remember? Tak ada dia. Dah dia tak sembahyang, main curi lagi kat atas. Habis kita yang penat rokok sujud apa mendadak. Dia dapat pahala haram. Pahala haram dia dapat. Kerja tak buat, dia dapat pahala haram. Boleh. Lagi satu nak ajak, kalau malaikat maut mai masuk dalam kubur, nak ajak satu ilmu kita tanya balik dia nanti belah. Dia orang putih kata apa? Witness, saksi. Nak ajak. Jadi orang ini adalah orang yang tak ada hidayah. Orang yang belajar dengan dia tak ada hidayah. Kenapa? Dia tak ada hujah untuk menyatakan dia di atas hidayah. Kita ada hujah untuk menyatakan dia keluar daripada hidayah. Kerana alam ghaib, Quran kata aku bagi pada Rasul. Dan lepas daripada Muhammad, tak ada Rasul. Siapa mengaku jadi Nabi, Nabi kata itulah 30 ekor pembohong. Dajjal, Nabi kata. Itu hadis yang telah kita lalu kan. Itu pada muka surat 89 hadis tu. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'umuna annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Sesungguhnya kita tengok yang Melayu tu, dan sesungguhnya akan muncul pada umatku pendusta jumlahnya 30 orang. Mereka semua mengaku sebagai nabi, sedang aku adalah nabi penutup para nabi dan tak ada nabi lepas daripada aku. Nabi kata apa? Mereka ni 30 ekor ni pembohong. Mereka ni 30 ekor pembohong mengaku sebagai nabi. Boleh cerita pasal akhirat, boleh cerita pasal ni. Dia boleh cerita roh kita lepas mati, lepas kita tidur, roh pergi mana, roh mana keluar, roh mana tak keluar. Bertemu di mana? Bertemu di mana?
Dan ada satu ilmu pula tangkap roh orang. Kita boleh bagi dia tidur lama, kita tangkap, dan roh ni boleh dikawinkan dengan roh tu. Jadi qadi Ustaz. Kita kahwin di alam roh, maka kita ni berpisah di alam nyata, bersatu di alam roh. Ajaran ni ada, wujud. Macam mana dia boleh wujud? Macam mana dia boleh ada? Pasal ajaran ni tak pernah ada asas daripada Quran dan Sunnah. Wajibnya yang keempat, wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad. Kita wajib sayang, agung, tapi dalam masa yang sama tak boleh gulu, lebih-lebih melampau. Tak boleh ghala, keluar daripada dia punya batas. Macam mana tu? Ahlu sunnah wal jamaah sepakat tentang wajibnya mencintai. Ini saya suka bahasa dia pakai. Cuba antum masuk dalam bahasa dia pakai. Ahlu sunnah wal jamaah sepakat. Ni tak ada khilaf. La khilafa baina ahlu sunnah wal jamaah. Tak wujud khilaf. Yang sepakat nah. Apa dia sepakat? Saya ingat bukan kata ahlu sunnah, ummah dah sepakat cinta Nabi. Dalam Syiah, walaupun Syiah tu terbahagi kepada yang kata Nabi tak layak dapat wahyu, Ali dapat. Dalam macam tu pun kesepakatan Syiah wajib sayang Nabi. Wajib. Cuma sayang Ali lebih sikit. Bermakna sayang Nabi ni benda yang ijma' di kalangan muslimin. Kalau satu orang kata aku pun tak tahu lah, aku sayang ke aku tak sayang ke Nabi, dia punya iman berada pada parah nak tergelencang. Kalau dia kata lagi satu perkataan, aku rasa sayang pun tak apa, tak sayang pun tak apa, out. Hilang iman. Zero. Tengok bahasa dia. Ahlu sunnah wal jamaah sepakat tentang wajibnya cinta, mencintai, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi kecintaan dan pengagungan terhadap seluruh makhluk Allah. Akan tetapi dalam mencintai dan mengagungkan beliau tidak boleh melebihi apa yang telah ditentukan syariat. Kerana bersikap ghulu, berlebih-lebihan dalam seluruh perkara agama akan menyebabkan kebinasaan. Mesti dalam ruang lingkup syariat. Syariat yang menentukan. Kita kata ya, kita kata tidak, pasal syariat lah. Bukan kita yang buat hukum hakam tu. Pasal tu kita bincang dah semalam, setiap benda yang berkaitan dengan Nabi mesti dikaitkan dengan dalil. Hantar kita nak kata Nabi suka makan buah labu, dalil. Tak boleh sombrono. Tak boleh sombrono cakap ikut suka. Tak boleh, tak boleh. Untuk sahabat kita pakai jam tangan kanan, Nabi pakai jam tangan kanan. Lajak tu terlajak tu. Tapi tak sedang. Sahabat kena pakai jam tangan kanan, tak boleh ke tangan kiri. Nabi suka pakai jam tangan kanan. Alamak. Nabi boleh jam apa? Rolex. Jenama Nabi pakai jam tu jenama apa? Terkalik lah tu. Terkalik lah. Nabi kita Muhammad menyebut, baik, kita kata, dia kata kena wajib mencintai Nabi. Jadi kalimah cinta tu jangan diterjemah cinta Melayu. Cinta Melayu, cinta menurut bahasa Melayu, dia akan jadi hawa nafsu. Kan satu lelaki kata dekat satu perempuan, I love you. Okay. Lelaki kata kat perempuan, kan, I love you. Kita pun hantar surat, I love you. Perempuan tu pun okey lah, terimalah cinta awak. Kita buat siasatan balik. Macam mana dia boleh love perempuan tu? Pasal dia perempuan tu pakai ketat. Cuba perempuan tu pakai purdah. Apa dia nak kata? Dia jumpa I love you, perempuan tu pun nampak kat dia. Aku pakai lagu ni punya gelap, hang love kat aku. Jangan nak merepek lah. Betul tak? Tapi cinta, bila kita beralih pada Nabi, kita kena kembali pada kalimah Arab tu, hub. Hub. Apa makna hub? Hub dalam bahasa Arab menampakkan kecintaan pada benda yang kita cinta.
Saya cinta Nabi. Kalimah tu dalam bahasa Melayu dia, kalau laki cinta perempuan boleh faham lah. Tidak tak lena macam tu macam ni kan. Tapi kalau saya cinta Nabi, tak ada ustaz pun cinta Nabi tak pernah tidak tak lena. Pergi rumah dia nampak dia sakit, ustaz sakit kecil manis ke tak? Saya terlampau rindu kat Nabi. Alamak. Bukan dia hati meninggal, kita hati meninggal. Tak ada. Tapi hub ada. Bahasa Arab bila kata hub, ya, sahabat-sahabat hampir demam tak tengok muka Nabi. Mereka gelisah kalau tak boleh menampakkan. Jadi apa ada kat Nabi, ada pada diri mereka. Apa Nabi suruh mereka buat. Nanti kita akan tengok di belakang-belakang tu. Nabi kita menyebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ni kita kena ada hub kat Nabi tapi tak boleh melampau. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya. Jadi hub, hingga aku lebih dia nampakkan cinta daripada dia nampakkan cinta pada orang lain. Kepada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia lain. Pertama-tama wajib bagi setiap hamba mencintai Allah, dan ini merupakan bentuk ibadat yang paling agung. Firman Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Asyaddu hubban. Tadi hub, la hubban. Apa dia? Dia punya sayang tu meningkat sampai peringkat terlalu sayang. Dan orang-orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sangat besar cintanya kepada Allah. Jadi bila kata hub pada Allah, kena menampak. Nombor satu, kita nampak hub pada Allah, tak buat syirik. Jaga tauhid, itu kita dengan Allah. Ahlu sunnah wal jamaah mencintai Rasulullah dan mengagungnya sebagaimana para sahabat mencintai beliau lebih dari kecintaan mereka pada diri mereka dan anak-anak mereka. Tengok, ahlu sunnah mencintai Rasulullah. Macam mana ahlu sunnah mencintai Nabi? Ahlu sunnah belajar cinta Nabi daripada sahabat. Ahlu sunnah menampakkan cinta pada Nabi macam sahabat menampakkan cinta kepada Nabi. Ahlu sunnah tak tiru lain daripada sahabat. Dan ahlu sunnah akan tiru orang yang meniru sahabat sepanjang zaman. Jadi kita tanya ni, yang banyak hub-hub yang ada lah ni, ahbab-ahbab ni, sana cinta, malam cinta. Pak Long kata mereka malam cinta Nabi, siang mereka tak cinta. Kelakar Pak Long. Mereka cinta malam cinta Nabi. Ni semua mentajalikan, menampakkan cinta pada Nabi. Yang ni pakai manhaj siapa? Kita tak nafi cinta dia. Dia buat festival cinta Nabi, dia menyanyi salat. Apa lagu dia ni? Salatun wasalamul mubin salim. Lupa dah. Benda bid'ah memang suka lupa. Itu tanda ahli sunnah. Pakcik tak apa terus. Tanda ahli sunnah. Tak apa terus. Okay. Ini kita tak boleh menafi orang cinta Nabi, salah. Dia pakai lagu mana pun dia kata saya cinta Nabi. Kita kena kata alhamdulillah. Tapi sekarang kita berbincang metod, cara awak menampakkan awak cinta Nabi, awak pakai jalan siapa? Sebelum awak cinta Nabi, telah ada dalam dunia ni orang yang cinta Nabi. Allah telah mengiktiraf cintanya sampai Allah bagi syurga pada dia. Kenapa tak ikut jalan orang tu? Abu Bakar hijrah, Umar hijrah, semua hijrah. Orang-orang yang hijrah ni mereka cinta Nabi macam mana? Macam mana? Macam tadi kah? Ya Hanana, ya Hanana. 2 rangkak pertama tu cantik lah. Rangkak ketiga, rangkak keempat, dia masuk ni lah, Ulu. Kalau Syiah, ya Hanana bizuhuri Abu Turab. Siapa dia Abu Turab? Ali ya.
Ali bin Abi Talib. Kan Ali bertidur atas tanah kan, melekat tanah. Dia panggil Abu Turab. Itu ada dalam hadis Nabi sebut Abu Turab. Ya Hanana bizuhuri Hasan Husain. Itu saya kata ya Hanana ni metod dia metod Syiah. Metod dia Syiah. Tapi mai orang kita mengislamisasikan. Dia ya Hanana tu Syiah pakai juga, kita pakai jugalah. Tapi orang kita dia repair lah. Dia repair. Kalau yang tu ya Hanana bizuhuri Abu Turab bizuhuri Hasan Husain, yakni ya Hanana bizuhuri Nabi Ahmad. Supaya benda tu boleh diterima lah. Itu kita kata metod dia metod Syiah. Baik, ini orang-orang mukmin, depa cinta Allah, cinta Rasul, menampakkan. Jadi bila kita tanya soal manhaj, kita sangkut tu. Dan mana-mana orang ni yang dia tak boleh jawab, manhaj dia ada sambung dengan sahabat ataupun para tabi'in atau ba'ud tabi'in, dia sangkut dah. Dan hujah dia kita nampak. Dia pakai hujah mimpi, hadis dia pakai mimpi. Saya ingat kalau mimpi dalam dunia ni orang tak boleh lawan mimpi orang Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang kalau mimpi, dia boleh mimpi Nabi makan laksa Penang. Dia nak menega laksa dia boleh buat lagu tu. Jangan main. Laksa apa? Laksa biji apa? Biji jagung. Tuan, ini nama laksa tapi bukan sebarang laksa. Cakap dia menangis. Kita pun heran, pasal apa pula? Laksa ni Nabi makan, saya sebab saya mimpi Nabi makan, Nabi puji laksa saya, belacan cukup, tu cukup, semua cukup. Nabi kata bagus laksa hang, pasal tu saya bubuh nama laksa Penang Nabi. Orang belilah. Anak kata apa kat dia? Kan tahu apa? Mimpi. Kalau mimpi tu pergi serah orang jual ubat. Kalau ustaz pula mimpi, dia menega cara ustaz. Masalah. Sahabat ustaz ni dia mimpi Nabi, mari kita cium tangan dia, tangan dia tu Nabi sentuh tangan dia tu pegang badan Nabi. Ada anak murid nak olah. Anak murid nak olah. Ustaz taklah olah sedalam tu, tapi anak murid dia masuk dah. Entah dah apa makna ni. Tangan dia bertemu dengan tangan Nabi. Kalau kita cium dia, kita cium bekas tangan Nabi. Baju dia tu peluk Nabi. Baju dia tu kena jubah Nabi. Badan dia tu peluk Nabi. Nabi balas peluk balik. Kalau kita bau wangi kat dia tu bau Nabi mai. Allah nak cantik cantik. Orang ni jumpa Nabi, mata dia tengok mata Nabi. Pasal tu orang tengok dia mana ada pakai cari mata. Wah, dia pakai kontak lain masuk dalam. Orang tengok mata dia bersih. Jadi kalau dia menguap ke, dia bersin ke, terkena ayat liok, dia kata sabar. Bukan, berkat. Ini produk agama, tadi produk laksa. Tadi laksa Penang Nabi. Ni penceramah Nabi. Sama je benda. Ahlus Sunnah kata kita kena sayang pada Nabi. Memang kita kena sayang pada Nabi. Maka berdasarkan hadis di atas, maka mencintai tak baca lagi. Sebagaimana terdapat dalam kisah Umar bin Al-Khattab, iaitu sebuah hadis daripada sahabat Abdullah bin Hisham, hadis ini di Bukhari. Dia Abdullah bin Hisham kata, kami mengiringi Nabi dan beliau menggandeng tangan. Dia pegang tangan Umar lah tu. Kemudian Umar berkata pada Nabi,
wahai Rasulullah, sungguh engkau sangat aku cintai melebihi apapun selain diriku. Maka Nabi menjawab, tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya, hingga aku sangat engkau cintai melebihi dirimu. Lalu Umar berkata pada beliau, sungguh sekarang saatnya demi Allah, engkau sangat aku cintai melebihi diriku. Maka Nabi menyebut, sekarang engkau benar wahai Umar. Pelajaran besar daripada hadis ini, Umar mengubah 100% cara beriman setelah Nabi tegur. Ini pelajaran yang paling akbar. Dandan. Tak ada tunggu punya. Assalamualaikum. Mari dosti. Dengan biras. Farid. Farid tak main? Pergi toilet. Alhamdulillah. Susah nak cari. Ha? Pegang tangan Umar. Pegang tangan Umar. Kita pegang tangan Farid. Dia tanya kat Farid. Oh, pegang tangan Farid pula. Nabi pegang tangan Umar. Apa kenapa kena Farid dengan Umar? Nabi pegang tangan Umar. Kita nak pegang tangan siapa? Pegang tangan saya. Pegang tangan Farid. Nabi pegang tangan Umar. Umar Nabi pegang, kan? Ya Rasul, engkau lebih aku sayang daripada semua orang. Tapi engkau dengan diri aku, tentulah aku sayang aku lebih sikit. Nabi bagi respon total bila salah. Bukan kata Umar buat salah kufur, cuma kesempurnaan itu. Nabi perbetul dandan. Syak, bagaimana hal akidah tu Nabi tak ambil masa. Ada banyak kesalahan sahabat, kadang Nabi ambil masa dan kadang Nabi suruh orang lain berbetul. Tapi ni terus Nabi berbetul. Tak Umar, aku lebih kau cintai daripada diri kau sendiri. Dahsyat kedudukan Umar tu. Dia pula lebih pantas daripada Rasulullah. Nabi habaq-habaq, dia ubah terus 100%. Kata Mas Hidayu, cintaku padamu 100% cintaku. Itu tak adalah di Bukhari, Mas Hidayu. Pelajaran hadis ni, inilah dia nama dia akidah. Apabila kita dimaklumkan cara etikad kita tak betul, kewajipan kita memutarkan akidah. Tak boleh tunggu. Lala tu juga bila burhan datang. Apa dia? Hujah. Macam mana? Mencintai Nabi adalah akidah, betul? Itu kemungkinan kalau Nabi wafat, Umar dengan pendirian dia, mungkin juga kalau Nabi tak berhenti dia, kalau Nabi wafat, Umar dengan pendirian dia, mungkin dia buat satu keputusan untuk pribadi dia. Betul? Ya, pandangan dia. Ya. Bila cinta pada Nabi tidak ada pandangan. Tak ada. Hanya yang ada daripada Nabi yang datang. Ustaz Nam nyayang mana? Tu ada. Ada. Terima kasih. Bismillah. Itu punya kedua. Ini tengok masih lain. Ni ya. Ada. Semua ada. Terima kasih Pak Cik. Tak ada orang tanya ayam kat saya. Pak Cik seorang yang tanya. Terima kasih Pak Cik. Alhamdulillah. Pelajaran yang kedua, jangan dengar lagu Mas Hidayu. Pelajaran yang kedua. Berdasarkan hadis di atas, maka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang Farid. Berdasarkan hadis ni, mencintai Rasulullah. Kita kena faham. Selalu saya akan katakan maksud mencintai di sini menampakkan kecintaan. Rasa hormat, rasa agung, rasa Nabi besar ada dalam semua hati orang. Hati orang kafir pun ada. Dalam hati Abu Talib, Nabi besar. Bahkan saya punya pandangan peribadi lah. Masa Nabi baru beranak, pada diri Abu Jahal ni, pandangan hati dia pada anak menakan dia pun besar. Kalau dia tak akan melibatkan diri dia dalam nak buat kenduri, kenara ke apa ke. Betul tak? Tapi cinta ni orang Arab faham.
Bila kata cinta, dia bukan masalah rasa dalam hati, tapi dia masalah izhar. Dia kena pakai hukum izhar, tak boleh pakai hukum ikhfa. Kalau ikhfa maksud sembunyi antara idgham dengan izhar. Kalau kata izhar, idgham tak ada, ikhfa tak ada, nampak. Izham hal apa? Izham apa? Izhar apa? Halqi, apa kan? Halqi. Halqi halqum kan? Tak, yang satu lagi. Mutlak, izhar mutlak. Balu. Mutlak. Kita tak boleh ikhfa. Ikhfa maksud dia apa? Ikhfa ni ada sayang tapi sayang. Dia melindungi Nabi kan? Alhamdulillah. Lepas itu saya suka katakan, maka mencintai Nabi, kita ni ada perasaan Nabi tu orang hebat kan? Hatta orang yang terlibat dengan ilmu karut pun Nabi hebat. Sebab ilmu karut dia tu pun dia kata ni lah ilmu batin yang Nabi ajar, orang tak tahu. Alif siapa bawa alif? Nabi kan? Nabi yang bawa alif mah. Tanpa alif mana ada ba? Alif. Pasal apa alif tu berdiri lagu tu? Pasal apa alif tak ada lagu tu? Daripada alif jadi Allah, alif lam mim ha. Daripada alif jadi Ahmad, alif ha min dal. Jangan main-main. Artinya alif itu adalah tiang yang menongkat Allah dan menongkat Muhammad. Siapa bawa alif? Muhammad. Itu dia ajaklah benda lagu tu. Dia percaya dia telah ada sayang, tapi masalah dia hub dia tak betul. Dia tak menampakkan dengan manhaj yang betul. Kita tak nafikan sayang dia. Kita duk kata manhaj menzahirkan. Salah. Orang Yahanana dengan Nabi, mana kita boleh kata hang Yahanana ni hang tak ada sayang Nabi? Salah. Kita tak boleh kata lagu tu. Dia duk merabat. Abtadi'ul imla'a bismi zatil aliyah. Allah Allah. Sayang kan? Boleh tak kawan tu duk merhaban? Kita kata apa punya siru, merhaban pun macam riak, lagi tak ada cinta Nabi. Tak boleh. Dia merhaban tu pasal dia hub lah. Betul belum? Tapi apa problem dia? Manhaj dia menzahirkan. Tak kena. Ini saya nak bagi penekanan ni. Maka mencintai Rasulullah adalah wajib dan harus didahulukan daripada kecintaan. Menampakkan sayang Nabi mesti dinampakkan lebih dulu daripada menampak sayang pada orang lain. Perkataan Nabi dulu daripada perkataan orang lain. Sunnah Nabi dulu daripada sunnah orang lain. Sebab mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti segala sekaligus keharusan dalam mencintai Allah. Mencintai Rasulullah adalah cinta kerana Allah. Dia bertambah dengan bertambahnya kecintaan kepada Allah dalam hati seorang mukmin dan berkurang dengan berkurangnya cinta kepada Allah. Habis ya? Sangat ada kena mengena. Cinta Nabi, makin kita boleh cinta Nabi dengan jalan yang betul, makin iman kita kepada Allah pelan cantik. Makin menyeleweng, makin iman kita kepada Allah menurun. Ha? Belajar dan mengamal sunnah Nabi itu. Bismillah. Itulah perkataan yang masyhur daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa dia? Belajar sunnah Nabi, amal sunnah Nabi, sampaikan sunnah Nabi dan bersabar di atas sunnah Nabi, itu tanda mengenal Nabi. Orang yang dalam hati dia ada sesat tak akan mampu mengeluarkan kata seindah ini. Kalau kita balik pada falsafah, belajar sunnah Nabi, mengenal makrifat, kita kenal, belajar sunnah Nabi, amal, sampaikan dan sabar di atas segala kesakitan yang kita akan temui. Ya, itu daripada
maksud kita beriman pada Nabi. Baik, tajuk yang akhir pada malam ini, orang yang beriman akan merasakan manisnya iman apabila hanya Allah dan Rasul yang paling dia cintai. Dia saja tahu. Perasaan ni, dia saja tahu perasaan. Kadang-kadang kita duduk satu baris, kita duduk dalam satu barisan lah, kan? Dah dalam satu barisan kita duduk. Kita sayang Nabi semua, kan? Maksud saya dalam satu barisan lah. Barisan ni kita dengar orang cakap. Kadang-kadang kita ni sama-sama sayang Nabi, ya. Kita dengar satu orang cakap, perasaan kita tak sama. Ada kawan sebelah ni, dia dengar kawan tu cakap merepek, dia rasa gelisah. Dia rasa gelisah ni bukan di kulit, kan? Dia naik merah macam mana, aku duk kata tanda gelisah. Sebab dia tu cakap adik palsu. Gelisah ni perasaan. Ada kawan kedua, dia tak nampak apa, nampak dia renyah. Hang tak barah, dia duk cakap adik palsu, biar api kat dia lah. Itu perasaan dia. Kadang-kadang orang tu makin dalam, pemikiran dia mungkin lebih jauh, dia sampai peringkat menangis. Ini yang kita katakan perasaan ni lahir kerana dia merasa besar sunnah Nabi. Ni kita namakan halawah. Dan tak sama, tak mesti ustaz yang mengajar dapat. Kadang-kadang ustaz rasa tapi kat dia, orang yang belajar menangis sampai peringkat dia menangis. Dengan memang macam pakcik dengan saya tengok pramugari, kan? Saya tengok perasaan lain, pakcik perasaan lain. Jangan ada terkejut, dengar dulu. Dah main lambat pergi buat terkejut pula. Saya tengok pramugari biasa-biasa, tak ada apa-apa, macam kakak-kakak. Tapi pakcik tengok pramugari, pakcik menangis. Pakcik sampai pergi ke dia doa. Saya tak mampu lah. Abang tak buat lah benda tu semua, je tengok je, tak ada apa-apa. Tak percaya tengok pakcik. Pakcik tengok, pakcik menangis. Pakcik kata, apalah orang telah memperkotak-katikkan maruah mereka. Mereka tak buat salah apa, mereka nak cari makan. Tapi orang bagi pakai lagu tu. Orang telah tentukan, ni hang nak cari makan, kan? Kaya bayar 2, 3, 4, 5 ribu kat hang, tapi kami mau hang buat lagu ni, hang make up lagu ni, hang pakai lagu ni. Pakcik tengok sedalam tu. Saya taklah sampai dalam macam tu, saya tekak renyah. Hai. Sekejap lagi saya nak apa, saya tekan. Teng, dia main. Tersa nak apa-apa, saya kata air kacang dah. Dia kata tak ada air kacang. Saya kata ada apa? Dia kata Milo panas. Okey, Milo panas, Milo kan ingatkah ada cendol apa ke? Makna saya li ta'arafu, berkenalan. Itu pun ada ayat Quran juga, berkenalan. Kita tengok name tag dia. Pakcik lain perasaan. Saya nak turun malam dia kata apa, dia kata see you again, apa see you later ke, see you again ke, saya nak tak ingat lah. Dia kata jumpa lagi, kan? Ada yang ni sikit, dia kata terima kasih, jumpa lagi, kan? Saya pun kata okey, terima kasih. Pakcik tak kata sama-sama. Pakcik pi kat dia, semoga Allah bagi kepada anak ni rahmat dan hidayah dia. Kawan tu kata amin. Saya dah turun dah dari kapal, saya tengok pakcik duduk sembang ada. Apa pula orang tu duduk buat? Cerita. Itulah perasaan. Itulah nama dia halawah. Tak sama. Dan itulah menunjukkan iman itu wujud. Iman itu naik ataupun turun wujud. Perasaan. Kadang-kadang kita geram. Kita tak menangis, kita geram. Awak dia ni cakap lagu ni pasal Nabi ni. Itulah menunjukkan iman itu wujud. Dan kita boleh tahu
kawan tu punya kedudukan, dia hina Nabi ke dia tak hina, tak ada siapa yang letak ukuran. Tapi jiwa kita tahu satu ayat ni menghina, satu ayat ni kita tak rasa marah, kita kata dia tak hina ni, dia mungkin tak tahu. Itu menunjukkan iman kita telah jadi wazan pengukur. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus adanya ni bahasa yang saya rasa kita kena ingat bahasa ni, kita boleh hafal. Apa dia? Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan adanya penghormatan, ketundukan, keteladanan serta mendahulukan perkataan beliau atas segala ucapan makhluk serta mengagungkan sunnah-sunnah beliau. Syakna? Tidak syakna. Ulang lagi sekali nah. Mesti ada penghormatan, ketundukan, keteladanan, mendahulukan perkataan beliau atas segala ucapan makhluk. Jadi saya kata kalimah ni telah menghina segala pemimpin-pemimpin. Ketika pemimpin kerja mereka memberi arahan dan mereka murka bila orang tak ikut arahan mereka, mereka kena tahu mereka sendiri kena terikat dengan satu arahan yang besar daripada makhluk yang paling besar dan agung, iaitu Muhammad. Imam dia raja, imam dia siapa-siapa, itu dia punya hal. Dia umat Muhammad, dia terikat. Dan kita ada perlombaan. Bila orang ni cakap tak betul dengan Muhammad, kita kena bangun dan kita kena betulkan dia. Kalau kita tak buat lagu tu, halawah tu tak wujud. Halawah tu tidak wujud. Masya Allah. Akhir sekali, Al-Alamah Ibn Qayyim berkata, ini sangat menarik. Tapi kita kena fahamlah secara lemah lembut. Kena faham secara lemah lembut. Seperti dipukul oleh apa? Sang bayu ada. Dipukul oleh sang bayu. Dengan menjaga kesopanan dan kesusilaan, menjaga tata tertib, yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Ini kita kena faham. Mari kita faham secara perasaan. Tengok apa dia kata. Ibn Qayyim ni punya Allah bagi bahasa kat dia kalah tok wali. Tapi sayang kitab-kitab dia ni orang tak baca. Apa dia kata? Setiap kecintaan dan pengagungan kepada manusia, boleh tak kita cinta manusia? Boleh tak kita agung manusia? Jawapan dia boleh. Tengok dia kata, hanya dibolehkan dalam rangka mengikuti kecintaan dan pengagungan kepada Allah. Boleh nampak Zaid? Masuk dengan perasaan, tengok dengan mata, rasa dengan jiwa, sentuh dengan hati yang paling dalam, mengembara dalam alam kata-kata dia. Masuk. Di mana aku yang berkata bala syahidina? Masuk Zaid. Masuk Zaid. Takkan Zaid keluar yang kot. Ada lah, saya contohkan. Tak payah masuk. Terus Zaid, masuk Zaid. Damai lambat. Dia masuk Zaid. Masuk dulu Zaid. Tengok kita semua ni lah kan. Kita semua ni, kita cuba faham bahasa dia, Pakcik. Setiap kecintaan, pasal tu bahasa dia setiap kecintaan dan pengagungan kepada manusia hanya dibolehkan dalam rangka mengikuti kecintaan dan pengagungan kepada Allah, seperti mencintai dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ia adalah penyempurnaan kecintaan dan pengagungan kepada Rabb yang mengutusnya. Umatnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Allah telah memuliakannya. Maka kecintaan ini adalah kerana Allah sebagai konsekuensi dalam mencintai Allah. Jelas
Jadi kalau orang tu dia tak boleh ikut sunnah Nabi, ternafilah cinta dia kepada Allah. Kita selawat, kita sanjung Nabi, kita ikut Nabi. Sampai bila kita salat, kita sebut lagi nama Nabi. Hatta Quran yang kita baca tu ada nama Nabi. Kenapa? Kerana kita sedang mentaati Allah. Jadi mana boleh ada orang nombor 2 lepas daripada Nabi kita cinta dia macam kita cinta Nabi. Sebab tak ada arahan suruh kita sayang dia macam sayang Nabi. Ikut dia macam ikut Nabi. Percaya dia macam percaya Nabi. Tak ada. Jadi yang dengan Tok Wali dengan tarikat ni apa benda ni? Benda apa ni? Dan bila kita ikut satu jalan beribadat pada Allah dan jalan tu tak boleh dibuktikan pada Nabi, itu kecintaan yang tidak sah. Kecintaan yang tidak sah. Kenapa? Tak boleh mengagungkan kecintaan pada seseorang melainkan dalam rangka menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Kita ni duk sayang Nabi kerana nak menyempurnakan ubudiyah kita pada Allah. Lebih Allah yang suruh. Ni Tok Wali, mai tarikat. Apa gejadah semua ni? Tak boleh pakai. Baut haram zade. Pengkhianat. Baut haram zade. Maksud dia ni betul-betul pengkhianat lah. Bahasa Urdu. Tum haram zade. Maksud leng bang. Maksud leng bang. Maksud leng itu pengkhianat dia. Yang tak boleh baca tadi. Ni betul. Dah saya tengok balik Hindustan. Baut haram zade. Haram zade itu pengkhianat. Ingat ha? Ya. Jangan kata ke orang Urdu tum haram zade. Dia buat penampak kenal pun tak kenal, takut pengkhianat dia bagi penampak. Jangan buat lagu tu. Maksudnya bahawa Allah meletakkan kewajipan dan kecintaan pada Nabi, kerana itu tidak ada seorang manusia pun yang lebih dicintai dan disegani dalam hati para sahabat kecuali Nabi. Sahabat faham benda ni. Orang lain yang tak faham. Kami sayang Nabi, dia buat majlis tu, dia buat majlis ni. Dia yang tak faham. Pasal tu kita tak perlu majlis maulud, kita tak perlu buku marhaban. Ada satu orang tanya, Ustaz, takkanlah marhaban ni sampai tak boleh baca langsung. Masa tu saya punya emosi pun tak boleh terkawal dah. Kan suara saya pun meninggi . Tapi taklah setinggi Bukit Tinggi. Tapi tinggi . Saya kata, berapa banyak kitab sirah dalam khazanah ilmu dah ada. Pasal apa yang tu tak mau beli baca? Pasal apa yang buku ni juga nak baca? Buku ni dalam bahasa Arab dan nak baca pun susah. Duk kena menyanyi lagu tu. Buku sirah ni senang aja baca, tak payah menyanyi. Baca sengak pun boleh. Mata hati aja baca boleh faham. Yang mudah tak mau, yang susah nak pergi. Betul tak? Nak sangat buku marhaban baca. Baca sampai orang naik nak kena buat kenuri kenara. Lepas tu tak faham apa? Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim. Apa dia? Caca. Wa yusallimu wa yubariku alaih. Apa dia? Caca. Baik baca buku terjemahan Melayu. Dia cerita pasal Nabi, tak payah baca lagu tu. Tengok orang kita bukan bengong, dia terperangkap dalam dimensi tak tahu apa-apa. Dia ingat sayang, tapi mandahat dia dah lari. Ada sahabat nak cari pahala macam tu. Sahabat baca Quran pun dengan penuh tartil, baca tadabbur. Kita baca buku marhaban dengan baik. Akhir sekali,
konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah. Farid, nak sambung kan? Nak berhenti? Ha? Tanya orang lama. Orang lama. Tak apa, orang lama boleh balik. Farid dengan Faizal tunggu lah. Pasal bawa rumah Saya sambung balik. Saya baca Wallahu a'lam. Subhanakallahumma